Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk daya. Mari kita belajar sains tahun 6 bersama dengan Cikgu Azhar. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah kita ingin mengetahui definisi bagi daya, iaitu kita dapat menyatakan apakah itu maksud bagi daya. Kita akan mengenal daya tolakan dan daya tarikan. Kita dapat membanding beza antara daya tolakan dan daya tarikan. Dan juga kita akan kenal pasti kesan daya, yang mana kita dapat menyenaraikan kesan daya bersama dengan contohnya. Definisi bagi daya adalah tolakan atau tarikan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Daya ini ada daya tolakan di mana daya yang menggerakkan sesuatu objek menjauhi kita merupakan daya tolakan. Daya tarikan pula adalah di mana daya yang menggerakkan objek mendekati diri kita. Kita dapat perhatikan dalam contoh rajah yang pertama, iaitu bagi bahagian tolakan. Seorang murid lelaki itu menolak kereta mainan tersebut. Kereta tersebut menjauhi badan budak lelaki tersebut. Bagi tarikan pula, kita dapat perhatikan apabila seseorang itu menarik pintu, pintu tersebut mendekati dirinya. Okay, perhatikan contoh yang diberikan. Apakah daya yang terlibat dalam rajah ini? Okay, daya yang terlibat adalah tolakan. Kaki kanan Ahmad menolak ke jalan untuk membolehkan skuter tersebut bergerak ke hadapan. So, ini melibatkan daya tolakan. Apakah daya yang terlibat dalam rajah yang seterusnya? Ini adalah daya tarikan, di mana Adam menarik tali layang-layang untuk menerbangkannya ke udara. Lihat aktiviti ini pula. Dia sedang menyikat rambutnya. Apakah daya yang terlibat? Bagus, daya tarikan. Sikat ditarik ke bawah untuk menyikat rambut tersebut. Ini adalah aktiviti mendayung sampan dalam pertandingan Dragon Boat Race. Okay, apakah daya yang terlibat? Tarikan dan tolakan. Pendayung ditarik ke belakang bagi membolehkan sampan bergerak ke hadapan. Kemudian, dia ditolak, pendayung tersebut ditolak ke hadapan semula untuk kembali mendayung. Ini adalah aktiviti menggergaji. Apakah daya yang terlibat? Tolakan dan tarikan. Gergaji perlu ditolak dan ditarik untuk memotong kayu. Mata gergaji adalah berbentuk segitiga, di mana apabila kita menolak, bahagian hadapan mata gergaji tersebut akan memotong kayu tersebut. Apabila kita menarik, bahagian yang belakang mata gergaji tersebut akan memotong kayu tersebut. Ini pula adalah aktiviti memerah kayu. Apakah daya yang terlibat? Tolakan dan tarikan. Untuk memerah kain, daya tolakan dan tarikan perlu dilakukan secara serentak, barulah dinamakan memerah. Sekarang kita masuk kepada objektif yang seterusnya, iaitu kesan daya. Terdapat 5 kesan daya. Apabila kita tolak atau tarik, dia akan mengubah sesuatu bentuk objek tersebut. Dia boleh mengubah arah pergerakan objek tersebut. Dia akan menghentikan objek yang sedang bergerak. Dia menggerakkan objek yang pegun dalam keadaan pegun. Dan dia juga boleh mengubah kelajuan objek. Ini adalah kesan daya. Daya kita tak boleh lihat. Tapi kesannya kita boleh rasai ataupun kita boleh lihat kesannya. Mari kita tengok. Bagi kesan yang pertama, iaitu mengubah bentuk objek. Perhatikan aktiviti di mana bermain tanah liat. Apabila kita tolak, tarik, picit, tanah liat tersebut yang pada asalnya berkemungkinan adalah dalam bentuk silinder, ia berubah bentuk. Biasanya tanah liat kita akan membentuk gambar haiwan, kita membentuk huruf dan bentuk-bentuk lain. Bagi meregangkan spring, panjang spring berubah lebih panjang. Ini bermaksud dia mengubah bentuk spring tersebut daripada bentuk asal, iaitu lebih pendek. Bagi span pula, apabila kita memerah span ataupun kita memicit span yang pada asalnya dalam bentuk bulat, dia berubah bentuk. Ini adalah kesan daya yang pertama, iaitu mengubah bentuk objek.
Bagi kesan daya yang kedua, dia mengubah arah pergerakan objek. Apabila seseorang bermain bola sepak, kita dapat perhatikan apabila bola tersebut ditahan, dia akan berubah arah pergerakan daripada lurus ke bahagian kiri. Bagi yang bermain bola tampar pula, kita dapat perhatikan arah pergerakan objek ataupun bola tampar tersebut berubah daripada gelanggang pertama yang di bahagian kiri pergi ke bahagian kanan, gelanggang belah kanan, gelanggang lawannya. Sama juga keadaan dengan apabila kita bermain badminton. Bulu tangkis tersebut dihantar ke gelanggang yang berbeza setiap kali ia dipukul. Kesan daya yang seterusnya, memberhentikan objek yang sedang bergerak. Bola tersebut ditangkap. Oleh itu, bola yang sedang bergerak akan berhenti pergerakannya. Ini adalah kesan yang ketiga. Seterusnya, kita menggerakkan objek yang dalam keadaan pegun. Pegun adalah bermaksud tidak bergerak. Keadaan asal dia adalah tidak bergerak. Tetapi apabila kita kenakan daya terhadap objek tersebut, dia mula bergerak. Seperti contohnya bola besar di bahagian kiri, pada asalnya tidak bergerak. Tapi apabila ditolak oleh lelaki tersebut, bola bergerak ke kiri. Perhatikan pula budak lelaki yang dalam kereta mainan tersebut. Asalnya kereta mainan tersebut tidak bergerak, tetapi apabila budak perempuan tersebut menolak kereta mainan tersebut, kereta bergerak dan turun ke bawah bukit. Dan kesan daya yang seterusnya, yang terakhir adalah mengubah kelajuan objek. Kapal layar ini akan bertambah laju sekiranya terdapat tolakan angin dari arah belakang layar, iaitu daripada arah pergerakan asalnya, iaitu ke hadapan. Sekiranya angin bertolak daripada arah belakang, dia akan bertambah kelajuan. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat tolakan angin daripada bahagian hadapan, iaitu bertentangan dengan arah pergerakannya, kapal layar ini akan menjadi lebih perlahan. Jadi kerana ia bertentangan dengan arah pergerakan dan bertentangan dengan arah tolakan angin daripada arah hadapan layar. Jangan lupa, kita ada latihan pengukuhan. Sila jawab latihan yang disertakan. Itu sahaja buat hari ini. Cikgu harap ia dapat mendatangkan manfaat. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.